Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kita pagi ini di Malaysia kita untuk edisi kali ini. Mulakan pagi anda dengan pelbagai perkara yang bermanfaat. Antaranya, anda boleh menyaksikan Malaysia kita hari ini bersama dengan saya, Aina Nabia Ruslan, untuk pelbagai perkongsian ilmiah. Sehingga ke hari ini, kita masih lagi dicabar dari segala aspek. Ramai yang terkesan dengan pandemik COVID-19 yang melanda, terutama apabila Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasa rentetan jumlah angka yang meningkat setiap hari. Jadi, setiap individu itu memainkan peranan dan kita perlu ada kesedaran sivik, nilai moral, etika atau kita boleh ringkaskan kepada peradaban. Memetik kepada kata-kata saya sebentar tadi, nilai moral, etika dan peradaban menyentuh kepada topik kita hari ini, faktor pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai etnik di Malaysia yang bakal dikongsikan bersama tetamu-tetamu jemputan kita. Melihat kepada peradaban, istilah itu sendiri berasal dari bahasa Arab, jelas menunjukkan tamadun Arab banyak memberikan impak kepada kita sehingga ke hari ini. Terbentuknya Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum adalah hasil dari penjajahan Barat. Kepelbagaian ini memerlukan usaha yang berterusan, malah setiap aspek harus diambil kira. Wujudnya masyarakat Cina dan India di negara kita adalah hasil dari imigran yang dibawa masuk oleh penjajah secara besar-besaran demi kepentingan ekonomi. Ekonomi yang stabil mampu menjamin kesejahteraan rakyat dan pendapatan rakyat. Jadi, bagaimana keadaan ekonomi kita sebelum kedatangan penjajah Barat? Atau boleh saya katakan sebelum datangnya kuasa-kuasa asing. Baik, terus sahaja kita ke tetamu jemputan kita yang pertama, Puan Amirah Aida, pensyarah di Akademi Pengajian Islam Contemporary. Assalamualaikum Puan Amirah, apa khabar? Waalaikumsalam, Saudari Aina. Alhamdulillah, saya sihat-sihat saja hari ini. Terima kasih kerana sudah jemput saya. Alhamdulillah. Baik Puan, sedikit pencerahan atau perkongsian berkenaan dengan persoalan saya sebentar tadi Puan. Okey, baiklah. Untuk pengetahuan penonton pada hari ini, ekonomi Tanah Melayu sebelum melalui penjajahan telah didominasikan oleh masyarakat Melayu kita sendiri. Mereka ni meretak kawasan pedalaman dan juga kawasan berhampiran laut ataupun sungai. Kegiatan ekonomi mereka ketika itu hanyalah bersifat sara diri, di mana hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan juga keluarga. Contoh kegiatan ekonomi mereka ketika itu ialah melombong biji timah, menanam padi, menguas hutan, menternak binatang dan juga menangkap ikan. Jika terdapat lebihan hasil pada ketika itu, mereka akan menukar barangan ini dengan barangan lain, contohnya seperti beras melalui sistem barter. Biji timah yang dilombong ketika itu akan dibuat gendang ataupun alat muzik seperti gong. Manakala hasil hutan, contohnya rotan, damar dan juga akar kayu pula akan ditukar dengan barangan lain seperti pakaian dan juga beras. Apabila berlakunya penjajahan, British telah menggunakan dasar pecah dan perintah untuk memastikan kelancaran pembangunan ekonomi penjajah ketika itu. Jadi dasar ini telah mengakibatkan kaum dibahagi mengikut fungsi dan peranan mereka dalam pembangunan ekonomi, tempat tinggal dan juga sistem pendidikan mereka. Pada ketika itu, masyarakat Melayu bekerja sebagai petani dan juga nelayan. Masyarakat Cina bekerja sebagai peniaga dan pelombor di kawasan bandar. Manakala masyarakat India akan bekerja di kawasan estate ataupun ladang getah sebagai penoreh getah. Penjajah juga telah membuka lombong biji timah dan juga getah dan telah membawa masuk buruh secara besar-besaran dari Cina dan juga India. Masyarakat Melayu ketika itu dipaksa untuk meneruskan ekonomi sara diri dan tradisional seperti sebelum berlakunya penjajahan. Ini telah memberi peluang khususnya kepada masyarakat Cina dan India untuk mendominasikan bidang pekerjaan bila British keluar daripada Tanah Melayu. Manakala masyarakat Melayu makin didiskriminasi, malah kadar kemiskinan dan pengangguran telah meningkat. Okey, baik Puan. Sedikit persoalan dari saya Puan. 1957 tamatnya penjajahan di negara kita, walau bagaimanapun orang Cina dan India pada masa itu masih lagi menetap di Tanah Melayu. Perselisihan faham berlaku antara kaum. Secara jelasnya saya boleh ambil peristiwa ataupun rusuhan yang berlaku pada 13 Mei 1969. Dari situ dengan jelasnya kita boleh lihat
pelbagai inisiatif diambil oleh pihak kerajaan, antaranya dasar ekonomi baru. Jadi mungkin Puan boleh cerita sedikit mengenai inisiatif tersebut, Puan. Baiklah. Jadi, bagi mengelakkan berlaku perselisihan faham antara kaum seperti peristiwa 13 Mei yang saudari Aina sebutkan tadi, kerajaan telah merangka strategi penyusunan 10 masyarakat untuk mengatasi masalah ekonomi yang tidak seimbang akibat daripada dasar pecah dan perintah yang dikenalkan oleh British sebelum ini. Jadi, antara inisiatif kerajaan ialah dengan memperkenalkan dasar ekonomi baru. Dasar ini dikenalkan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1970 hingga tahun 1990. Prinsip dasar ini ialah untuk membaiki ketidakseimbangan ekonomi dan juga mengukuhkan perpaduan. Matlamat utama dasar ini ialah untuk membasmi kemiskinan dan juga menyusun semula struktur masyarakat Malaysia. Kerajaan telah membuka dan membangunkan kawasan tanah untuk penduduk yang tidak mempunyai tanah oleh agensi kerajaan seperti Felda dan Fekra. Projek pembangunan juga telah dirangka untuk mewujudkan peluang pekerjaan dan juga menambah daya pengeluaran dan pendapatan. Okey, baik. Terima kasih Puan Amira. Okey, baik. Seperti yang sudah saya katakan di awal pembukaan saya sebentar tadi, impak terbesar datangnya dari tamadun Arab dengan penyebaran agama Islam. Masyarakat di Tanah Melayu pada asalnya yang kita tahu berpegang kepada ajaran Hindu dan fahaman animisma. Jadi, bagaimana agama Islam itu sendiri sehingga ke hari ini menjadi agama rasmi negara dengan wujudnya penyebaran agama Kristian oleh pihak penjajah ataupun fahaman ajaran Hindu itu sendiri yang sudah menebal dalam diri masyarakat Melayu kita pada masa itu. Terus saja ke tetamu jemputan kita yang seterusnya, Ustazah Fahira Najihah, pensyarah kejuruteraan kimia. Assalamualaikum Ustazah, apa khabar? Bagaimana Ustazah bekerja dari rumah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sihat sahaja saudari Aina, alhamdulillah. Buat masa sekarang ni, alhamdulillah semua sesi pengajaran secara ODL berjalan dengan sangat lancar. Alhamdulillah. Okey, baik Ustazah. Okey Ustazah, sedikit Ustazah pencerahan berkenaan dengan topik kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan soalan yang diajukan sebentar tadi, seperti yang semua sedia maklum, agama Islam merupakan agama yang rasmi di negara kita ini dari zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi sehinggalah sekarang. Jika kita imbas kembali sejarah selepas kemasukan Islam buat pertama kalinya ke Tanah Melayu, agama Hindu dan Buddha yang dianuti oleh masyarakat Melayu ketika itu dan telah lama bertapak di Tanah Melayu terhakis sedikit demi sedikit. Boleh dikatakan masyarakat Melayu ketika itu sangat tertarik dengan sikap pedagang Islam yang lemah lembut, sopan santun, berbudi bahasa dan tak dinafikan juga, masyarakat Melayu mudah menerima ajaran Islam ketika itu kerana menyedari kebenaran agama Islam itu sendiri. Baik, kita imbas kembali sejarah sewaktu zaman penjajahan Barat. Penjajah Barat datang menjajah di Tanah Melayu dengan menekankan 3 aspek. Yang pertama, gold, iaitu atas dasar menakluk kekayaan hasil bumi di Tanah Melayu. Yang kedua, glory bermaksud kejayaan. Dan yang ketiga, gospel, iaitu agama. Ini membawa maksud bahawa penjajah Barat masuk ke Tanah Melayu bukan semata-mata demi kepentingan ekonomi dan nak kaut hasil kekayaan bumi sahaja. Tetapi penjajah Barat mempunyai tujuan untuk menyebarkan agama Kristian. Penjajah Portugis dan Belanda ketika itu memang tidak membenarkan masyarakat Melayu untuk mengamalkan ajaran Islam. Contohnya, tidak boleh solat berjemaah, tidak boleh berpuasa dan bagi pasangan yang ingin bernikah, mereka tidak dibenarkan untuk akad nikah. Malah, mereka mesti berkahwin dengan cara Barat. Kalau penjajah Barat ternampak orang Melayu solat atau puasa, mereka akan terus dibunuh. Jadi, orang Melayu ni terpaksa mengamalkan ajaran Islam secara senyap-senyap supaya tidak diketahui oleh penjajah. Walaupun penjajah ketika itu sibuk sebar agama Kristian, tetapi masyarakat Melayu tetap taat dengan agama Islam. Seterusnya, setelah penjajah Barat membawa masuk buruh-buruh dari negara China dan India, maka bertambahlah kepercayaan agama di Tanah Melayu. Walaupun terdapat 2 kelompok agama ini yang dibawa secara besar-besaran, tetapi sedikit pun tidak menggoyahkan agama Islam dalam diri masyarakat Melayu.
Mereka begitu taat dengan agama Islam dan sama juga dengan dua kaum ini tadi. Mereka masing-masing teguh dengan ajaran agama masing-masing. Boleh saya simpulkan di sini bahawa walaupun setiap agama di Malaysia berbeza dari segi kepercayaan, tetapi setiap agama ini mengajar untuk sentiasa berbaik antara satu sama lain, tidak mengira bangsa maupun agama. Kesemua agama ini juga menerapkan supaya sentiasa menghormati agama lain, dan hal inilah yang menjadikan Malaysia sebuah negara yang aman damai dengan penduduknya yang berbilang kaum. Okey, baik Ustazah. Mungkin Ustazah boleh bagi contoh antara adat ajaran Hindu yang sehingga kini masyarakat kita masih kekalkan dan tidak bercanggah dengan agama Islam, Ustazah. Baik, memang benar masih ada lagi adat budaya ajaran Hindu yang masih diamalkan oleh masyarakat Melayu sehingga ke hari ini, tetapi tidaklah bercanggah dengan ajaran Islam. Contohnya berinai. Sudah menjadi kebiasaan untuk orang kita, orang Melayu, sehari sebelum bernikah diadakan aktiviti malam berinai. Umum mengetahui bahawa aktiviti berinai ini adalah berasalnya daripada adat dan budaya orang Hindu. Baik, setakat ini sahaja penerangan dari saya. Terima kasih. Okey, baik Ustazah. Terima kasih Ustazah Fahira. Bahasa serumpun, alat perhubungan yang paling penting untuk berkomunikasi. Kedatangan tamu dari luar sedikit sebanyak mempengaruhi bahasa kita. Sedar atau tidak, banyak perkataan yang kita guna hari ini kebanyakannya bukan berasal dari bahasa Melayu kita sendiri. Jadi, bagaimana bahasa Melayu itu sendiri masuk dan seterusnya diguna pakai oleh masyarakat kita? Bersama dengan kita sekarang, Dr. Aidan Razmah, pensyarah di Akademi Pengajian Bahasa. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Doktor, mungkin sebelum Doktor jawab, saya ada satu soalan. Sudah dapatkan suntikan vaksin, Doktor? Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya baik-baik sahaja. Alhamdulillah saya baru saja mendapat dos vaksin yang kedua. Okey, baik Doktor. Alhamdulillah. Okey Doktor, berbalik kepada topik kita hari ini. Sedikit perkongsian dari Doktor mungkin. Baik, terima kasih saudari Aina Nabihah Roslan. Jadi saya akan menerangkan secara ringkas mengenai bahasa Melayu yang mengenai kemasukan bahasa Melayu ke dalam masyarakat kita sehingga menjadi bahasa rasmi negara Malaysia. Okey, sejarah bahasa Melayu menyatakan bahasa Melayu terbahagi kepada 3 peringkat, di mana peringkat pertama ialah bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno ini digunakan oleh masyarakat Melayu kuno yang hidup pada zaman kerajaan Sriwijaya dan juga Majapahit. Pada zaman kerajaan Sriwijaya, majoriti masyarakat pada ketika itu menganuti agama Buddha dan menggunakan bahasa Sanskrit sebagai bahasa tubuh mereka. Jadi, terdapat beberapa perkataan bahasa Melayu yang dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit, seperti contoh agama dan juga syurga. Manakala pada zaman kerajaan Majapahit pula, majoriti masyarakatnya menganuti agama Hindu dan bahasa Melayu kita juga dapat kita lihat dipengaruhi oleh budaya Hindu. Seperti contoh perkataan yang terlibat ialah ragam, kolam, apam, katil dan juga sebagainya. Kemudian kita masuk kepada peringkat kedua, iaitu bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik pula digunakan pada zaman kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, dan pada ketika ini bahasa Melayu dikenali sebagai lingua franca kerana dijadikan bahasa perhubungan oleh pedagang-pedagang luar di Kepulauan Melayu. Okey, pada bahasa Melayu klasik ini kita dapati banyak perkataan-perkataan bahasa Melayu dipengaruhi oleh bahasa Arab, dan hal ini kerana ramai pedagang-pedagang dari Timur Tengah yang datang untuk berdagang dan juga menyebarkan agama Islam. Contoh perkataan bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Arab ialah ajal dan juga sujud. Okey. Penggunaan bahasa Melayu klasik ini tidaklah dihentikan, malah diteruskan walaupun setelah kejatuhan zaman Kesultanan Melayu Melaka akibat daripada kedatangan penjajah barat. Kedatangan penjajah barat ini menjadikan satu titik permulaan sebagai pengaruh bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Antara contoh perkataan bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Inggeris ialah motorcar dan juga television, dan juga banyak lagi. Okey, kedatangan penjajah barat ini menjadikan sedikit sebanyak menjadikan cabaran kepada kedudukan bahasa Melayu, kerana
pada ketika ini, khususnya selepas Perang Dunia Kedua, orang-orang British mahu menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan dan juga sistem pentadbiran, dan banyak lagi untuk menguasai tanah Melayu. Mereka melakukan ini untuk menguasai tanah Melayu. Akan tetapi usaha orang-orang British ini seakan gagal sebab orang Melayu mula mengorak langkah dan menjalankan pelbagai usaha, termasuk menjadikan surat khabar, majalah dan pelbagai saluran utama yang lain untuk mendaulatkan kembali bahasa Melayu, yang pada ketika itu dikenal sebagai bahasa Melayu moden. Hal ini sekaligus menjadikan mereka untuk menyuarakan hasrat perjuangan politik dalam menuntut pembebasan tanah air. Dan akhir sekali, hasil daripada persetujuan perlembagaan, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, dan bahasa Inggeris pula dijadikan bahasa kedua yang dituturkan oleh rakyat Malaysia sehingga kini. Okey doktor, satu persoalan dari saya doktor. Pendapat doktor sendiri berkaitan generasi kita yang pada hari ini kebanyakannya menggunakan bahasa campur, atau boleh saya katakan bahasa Manglish. Baik, pada pendapat saya adalah menjadi tanggungjawab kita rakyat Malaysia untuk memelihara dan juga memartabatkan bahasa Melayu agar bahasa kita tidak ditelan zaman. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa menjadikan bahasa Melayu sebagai pilihan utama dalam setiap perkara. Kita tidak mahu satu hari nanti akibat bahasa asing kita kehilangan jati diri sebagai rakyat Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, baik doktor. Baik. Terima kasih Dr. Aida. Tak lengkap negara tanpa perundangan. Nadi utama kepada perlembagaan sesebuah negara. Undang-undang Malaysia sendiri terbahagi kepada dua secara umumnya, sivil dan juga syariah, yang menguruskan hal ehwal agama Islam. Sistem perundangan Inggeris masih lagi diguna pakai walaupun negara telah mencapai kemerdekaan. Membentuk sebuah negara majmuk, perundangan sangat penting demi menjaga keamanan rakyat. Jadi Puan Amirah, sekali lagi, bagaimana keadaan tanah Melayu sebelum penjajahan? Apakah sistem perundangan yang diguna pakai? Seterusnya, sistem perundangan Inggeris yang diperkenalkan dan bertapak di tanah Melayu. Sedikit pencerahan Puan. Baiklah, saya cuba ya. Sebelum penjajahan, asas perlembagaan negeri-negeri Melayu bermula dari Kesultanan Melayu Melaka. Konsep kedaulatan dan sistem pemerintahan tanah Melayu ketika itu telah bertukar selepas Sultan Melaka menganut Islam, dan ajaran Islam telah diguna pakai mengikut kesesuaian akidah dan ajaran Islam. Pada ketika itu, Sultan Melaka telah bertindak sebagai pemerintah agung dan juga ketua agama Islam. Pelaksanaan prinsip undangan Islam dapat kita buktikan dengan kewujudan Hukum Kanun Melaka sebagai perlembagaan tanah Melayu dan undang-undang bertulis bagi Kerajaan Melayu Melaka serta Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang ini bukan hanya digunakan sebagai undang-undang diri, malah juga sebagai undang-undang jenayah, muamalah, kekeluargaan, perkahwinan dan sebagainya yang berpaksikan agama Islam. Pada ketika itu, undang-undang adat telah memainkan peranan penting dalam hal ehwal ketatanegaraan serta perhubungan antara raja dan rakyat. Manakala, undang-undang jenayah telah menjelaskan tentang hukum ataupun had berkaitan jenayah seperti bidang kuasa pengampunan seorang hakim atau menteri. Semasa berlakunya penjajahan, pengaruh peradaban dari barat telah bermula dengan kedatangan kuasa kolonial ke alam Melayu. Pada ketika itu, kedatangan Portugis dan juga Belanda tidak membawa perubahan yang signifikan ke tanah Melayu. Namun, kemasukan kuasa Inggeris telah jelas memperlihatkan pengaruh barat, terutama terhadap kefahaman berkaitan etika dan juga peradaban. Perjanjian Pangkuh yang telah berlaku antara Francis Light dan juga Sultan Kedah telah membuka laluan kepada Inggeris untuk memperkenalkan sistem undang-undang mereka di kawasan jajahan mereka. Sistem residen yang telah diperkenalkan telah memaksa Sultan untuk mengisytiharkan
undang-undang Inggeris dan juga menerima seorang pegawai British sebagai wakil kerajaan British dan juga sebagai penasihat sultan. Mereka ketika itu cuba untuk mengambil alih undang-undang Islam kecuali dalam hal berkaitan keagamaan dan juga kekeluargaan. Jadi itulah sebersikit saya kongsikan. Okey, baik. Terima kasih Puan Amira. Jelas dan menarik perkongsian yang diberikan oleh ketiga-tiga tetamu jemputan kita hari ini. Kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Mungkin saya boleh simpulkan di sini. Menjadi negara yang berbilang bangsa, budaya dan agama sememangnya wujud pelbagai cabaran dalam mengurus perpaduan itu sendiri. Dan kewujudan pelbagai etika dan peradaban yang telah dibina dari awal mampu melahirkan masyarakat yang berkelakuan baik dan konsisten dalam mendalami nilai-nilai murni. Jadilah masyarakat Malaysia yang bertanggungjawab menjaga agama, kehormatan dan keamanan negara kita. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada tetamu-tetamu jemputan kita, Dr. Aida Nur Azmah, Puan Amir Haida dan juga Ustazah Fahira Najiha. Duduk rumah, patuhi SOP dan jaga diri. Saya Aina Nabihah Ruslan. Terima kasih. Assalamualaikum.